Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Untuk semua guru yang membimbing kita sampai ada pendidikan jasmani, ilmunya dipegang, ada pembimbingan hati, ilmunya ilmu akidah, lebih lagi guru yang membimbing rohani, ilmunya ilmu tasawuf. Serta saya sangat bersyukur para kita itu sampailah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bimbingan yang mereka berikan kepada kita beserta dengan limpahan nur darinya, sehingga kita ini benar bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menatijahkan perbuatan dengan watak adabiyah Muhammadiyah di dunia dan di akhirat. Kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya untuk kedua ibadah kita yang menjadi penyebab lakunya kita ke dunia, juga semua dalam yang kita barangkali ada doa mereka yang sampai kepada kita, sehingga kita ini Allah Ta'ala rahmati dan redha, juga kepada isteri dan suami kita masing-masing, anak cucu kita, keturunan kita, sama ada yang sempat kita bertemu dengan mereka ataupun sebagainya. Mudah-mudahan semuanya, bahkan semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat limpahan nur darinya, dan dengan serta dengan itu mudah-mudahan makbul segala hajat, diangkat segala wabah dan penyakit, diberikan kesenangan dunia dan akhirat, mencapai husnul khatimah, insya-Allah di syurga bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya khusus almarhum Datuk Haji Abdullah Sinan, pasti dia bukan sembarangan, pasti dia ada keberkatan daripadanya dan semua salah silapnya, guru-gurunya, murid-muridnya. Mudah-mudahan keberkatan yang Allah berikan kepadanya melimpah kepada semua yang terlibat dalam memakmurkan masjid ini dalam apa juga keadaan dan situasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya kepada semua muslim di Negeri Sembilan khususnya dan negeri Indonesia umumnya dan majlis zikir mereka masing-masing. Mudah-mudahan setiap majlis zikir yang dilaksanakan di jamiah masing-masing ini menjadi asal kebaikan kepada semua yang berada di sekitarnya. Mudah-mudahan semua kita ini kekal dalam petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semuanya dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika
بك ولا تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير سبيل ربنا أثبت لنا ولا تغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلامك tujuan untuk engkau hamba Allah yang terpuji, engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai kekasih kami. Salam atasmu, duhai kerinduan kami. Salam atasmu, duhai pensyafaat kami. Salam atasmu, duhai yang mencintai kami. Salam atasmu, duhai penegak kebenaran. Salam atasmu, duhai penghancur kebatilan. Salam atasmu, duhai pelindung anak yatim. Salam atasmu, duhai pelindung kaum wanita. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji, engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, pelindung fakir dan miskin. Salam atas
atasmu, penolong orang yang dizalimi. Salam atasmu, penyebar cahaya kerahmatan. Salam atasmu, duhai yang berbimbang pada kami. Salam atasmu, duhai yang mendoakan keampunan kami. Salam atasmu, duhai pemegang telaga Al-Kautsar. Salam atasmu, duhai Nabi penghilang segala duka. Salam atasmu, pemberi syafaat di padang mahsyar. Salam atasmu, wahai Sayyidina Muhammad Ar-Rasul. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah, sallallahu alaika ya nur dhatillah, sallallahu alaika ya nur jamalillah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah, sallallahu alaika ya nur dhatillah, sallallahu alaika ya nur jamalillah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah, sallallahu alaika ya nur dhatillah, sallallahu alaika ya nur jamalillah. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ayah-ayah semua, serta para jemaah yang hadir dalam rangka kita memperingati kelahiran rahmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 tahun kita ber-PKP, inilah kuliah saya pertama berharap-harapan. Agak janggal juga rasanya, sebab semuanya pakai niqab. Tak tahu dalam tu senyum ke masam. Dari Malaysia angkapkan senyum. Kalau mata tu kecil, maksudnya senyum. Kalau mata tu besar, maksudnya kita tak senyum. Wallahualam. Tapi jangan buka, sebab SOP-nya begitu. Cuma saya minta izin buka dan tak ada siapa sekeliling saya. Lemah saya itu. Alhamdulillah. Malam ni kita nak bicara berkenaan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Tuhanmu itu, maka kamu ceritakanlah. Apakah nikmat yang paling hebat yang pernah Allah berikan kepada kita, melainkan nikmat kita ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran itu kita ceritakanlah sebanyak mungkin tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apa saja tingkah laku baginda, ketuturan baginda, pengakuan baginda, dan lebih-lebih lagi apa yang baginda sampaikan kepada kita. Semuanya itu adalah pada menyatakan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi SAW tanpa pernah kita minta. Dan inilah satu-satunya nikmat. Kalau kita bicarakan banyak mana pun tidak akan berdosa. Sebab apa? Sebab kerahmatan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah. Saya minta izin kepada ayah dan bunda untuk saya memberi perkongsian sedikit setakat mana yang saya faham daripada maknanya bimbingan guru-guru saya berkenaan dengan aspek mahabbatun Nabi SAW, pintu untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita bicara tentang hubbun Nabi SAW, ia adalah perkara usul dalam agama Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan melainkan bagi mereka yang benar kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Semua kita pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan tidak beriman kamu semua yakni tidak sempurna iman selagi aku ini tidak menjadi orang yang paling kamu cintai lebih daripada ibu bapamu, anak-anakmu dan manusia seluruhnya. Perihalan cinta kepada Nabi SAW itu adalah awal kepada pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi tidak mengiktiraf iman kita, adakah Allah Ta'ala nak menerima iman kita? Maka tidak. Allah Ta'ala tidak menerima iman kita kalau iman kita ini tidak diiktiraf oleh baginda Nabi SAW. Dan apakah syaratnya supaya baginda itu mengiktiraf iman kita? Kita perlu menjadikan baginda itu yang paling dicintai lebih daripada segala-galanya. Itu sesat. Meyakini wajibnya mencintai Nabi SAW satu perkara, tetapi bimbingan untuk benar mencintai Nabi SAW itu satu perkara yang lain. Maka timbul pertanyaan, dengan cinta yang bagaimana untuk kita cinta Nabi? InsyaAllah salah satu pertanyaan. Dengan cinta yang bagaimana untuk kita mencintai Nabi SAW? Adakah dengan cinta yang kita dapat daripada ibu kita? Adakah cinta yang kita dapat daripada ayah kita? Ataupun adakah cinta yang kita dapat daripada orang sekeliling kita? Ataupun bagaimana? Saya beri analogi. Suara saya jelas ke begini? Jelas ya? Okay. Saya beri analogi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dijaga oleh ibu angkat, maka bermaksud ibu angkat telah mencurahkan cintanya kepada kita. Okay, kemudian setelah umur kita 17 tahun baru kita dipertemukan dengan ibu kandung. Okay, maka pada waktu itu cinta kita itu lebih kepada ibu angkat ke ibu kandung? Jawapannya mesti ibu angkat. Sebab apa? Sebab yang melimpahkan cinta kepada kita adalah ibu angkat. Tetapi tanggungjawab kita sebagai anak yang utamanya kepada ibu angkat ke kepada ibu kandung? Tanggungjawab utama kita adalah pada ibu kandung. Maka pada ketika itu kita tahu dan yakin atau tidak bahawa kita wajib untuk berkhidmat dan mentaati ibu kandung kita? Ya, kita tahu. Tapi mana yang lebih kita struggle? Untuk berkhidmat dan mentaati ibu kandung ataupun untuk berkhidmat dan mentaati ibu angkat? Mana yang lebih kita struggle? Jawapannya ini tak cik. Sebab saya soal saya jawab. Tapi tak apalah, begitulah sempena. Okey, nak cepat kan? Nanti saya nak balik lagi. Okey, jawapannya apa tuan-tuan perempuan? Ayah dan bunda dekat belakang mungkin lebih menghayati mana situasi ini. Dan situasi ini adalah situasi yang sebenar. Saya pernah berjumpa dengan orang yang begitu. Okey, maka dia akan lebih struggle untuk mencintai ibu kandungnya. Sebab apa? Sebab dengan cinta siapa dia nak cinta kepada ibu kandung dia? Sebab ibu kandung dia tidak melimpahkan cintanya kepadanya. Ibu kandung tak melimpahkan cinta kepadanya. Maka bila dia tahu ini ibu kandung dia, maka dia akan bersusah payah untuk mentaati si ibu kandung. Sebab apa? Dia tak ada cinta dari ibu kandung.
Tapi bila ibu angkat, amat mudah untuk dia menumpahkan kecintaannya. Sebab apa? Sebab ibu angkat terlebih dahulu telah melimpahkan cintanya kepada dirinya. Maka dengan cinta ibu angkat itulah dia mencintai ibu angkat tadi. Sehinggalah, ni kisah benar. Kisah benar. Sehinggalah ibu angkatnya meninggal. Bila ibu angkatnya meninggal, maka cinta ibu angkatnya itu nak dicurahkan pada si ibu angkat dah tak boleh lagi, ibu angkat sudah meninggal. Maka akhirnya barulah dia divert cinta ibu angkat itu kepada ibu kandung sebagai menempati. Gitu. Nak katanya anak mencintai ibu dengan cinta yang ibunya curahkan. Gitu. Persoalan lagi, adakah cinta dari ibu itu memadai untuk kita mencintai Nabi SAW? Jawapannya tak. Seperti mana kita perlukan cinta dari ibu untuk mencintai ibu tersebut. Kalau ibu angkatlah. Kalau ibu kandunglah. Dan kalau kita daripada keluarga yang berpecah misalnya, yang kita dibela oleh bapa yang mencurahkan cintanya kepada kita, mak dah tak ke mana-mana pergi misalnya, agak-agak mudah ke nak sayang kat mak kita tu? Susah. Sebab apa? Mak tidak melimpahkan cintanya. Jadi begitulah juga untuk kita benar-benar dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Selagi kita tidak mendapat limpahan cinta baginda Nabi SAW, maka kita tidak ada modal untuk mencintai kembali Rasulullah SAW. Baru mukadimah dah azan. Kita sambung kembali. Jadi berkenaan dengan perihal meyakini kewajipan kita mencintai baginda Nabi SAW itu tidak ada isu. Tapi soalnya bagaimana untuk melaksanakan keyakinan kita itu, iaitu kita perlu kepada cinta Nabi SAW. Dengan cinta Nabi itu SAW, barulah layak untuk kita gunakan kembali cinta Nabi itu SAW untuk kita mencintai Nabi kembali. Gitu. Dan perihalan mencintai kepada Nabi SAW, dia tidak akan datang sendiri, pasti. Dia tak seperti mana kita waktu kecil tak belajar pun nak ada rumah ada swimming pool. Bila besar-besar ni automatik, so call automatik nak swimming pool. Kita tak diajarkan pun nak kereta mewah, besar dan sebagainya. Tapi itu macam tak tahu siapa ajar, tiba-tiba nak naik kereta lah. Ada tak kita waktu kecil-kecil maknanya dididik, kamu nanti besar-besar esok jadi pemancing ya, banyakkan pancing ya? Tak ada. Tapi tiba-tiba minat pancing. Bapak kita tak minat memancing contohnya. Jadi cinta pada perkara-perkara yang lain dia boleh datang dengan sendiri, tiba-tiba kita pun tak tahu macam mana boleh berlaku. Sama lah juga cinta dengan perempuan. Seperti sehingga perempuan tersebut menjadi tunang, sehingga tunang itu menjadi isteri kita. Ada mak kita ajar, nanti kalau kamu nak kahwin ambil hidung yang mancung, pipinya tak tersorong-sorong, dahinya biar luas, bibir bak delima dan macam lagi persipatannya itu. Ada mak kita ajar macam tu? Tak ada. Tiba-tiba kita minatlah ke perempuan ni, begitu. Kita minat ke perempuan tu, mak kita tak minat pula. Macam tu Ustaz. Lepas tu dah nego pula dengan mak. Itu cinta pada perkara-perkara yang lain. Tapi satu cinta yang takkan mungkin jatuh cinta, melainkan mesti diusahakan. Itulah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Jangan duk fikir kita dah selesai pengajian kita dalam ilmu fardu ain. Okey? Setelah kita mengetahui bahawa Nabi itu utusan Allah SAW dan kita wajib mencintai baginda SAW dan kita telah melakukan apa saja yang baginda sampaikan dalam syariat Islam ini, maka kita fikir kita selesai. Selesai ke? Tak. Selagi tidak melalui pelajaran bagaimana untuk benar kecintaan kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada baginda takkan jatuh cinta. Dia mesti cinta yang diusahakan. Maka usaha untuk mencintai baginda adalah kita mencintai baginda dengan cinta yang paling unggul, cinta yang bercahaya, cinta yang bersulam nur, cinta yang padanya ada tajalli asma Allah,
cinta yang padanya ada tajalli sifat Allah, cinta yang padanya ada tajalli wujud Allah. Itulah cinta yang Nabi SAW berikan kepada kita. Itulah selawat yang kita alunkan tadi. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah, sallallahu alaika ya nur dhatillah, sallallahu alaika ya nur jamalillah. Pada menyatakan bahawa kecintaan yang perlu kita kumpul adalah kecintaan yang daripada baginda, cinta yang bersulam nur. Maka dengan cinta itulah kita mencintai baginda, sehingga kita mencapai status siapa yang mentaati baginda diperkirakan telah mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat kepada baginda ataupun engkar akan segala ajaran yang baginda sampaikan diperkirakan telah engkar juga kepada Allah. Begitu statusnya, begitu. Dan di situlah pergi kepada pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Begitu. Jadi timbul soalan yang seterusnya. Ini kaedah Imam Fakhruddin Ar-Razi macam tu kalau baca tafsir dia. Dia soal, dia jawab soal, jawab dia tasalsul mantiqi dia panggil. Macam tu. Jadi timbul persoalan seterusnya. Macam mana cara kita nak dapat limpahan cinta Nabi SAW? Itulah jawapannya satu. Bertariqah. Saya mudahlah sembang dekat Negeri Sembilan. Negeri yang rata-rata rakyatnya bertariqah. Gitu. Kalau dekat negeri-negeri yang lain mungkin lama lagi saya kena berzikir. Lama lagi saya kena beristighfar dan kena berselawat bersama jemaah, baru saya ada kekuatan nak menyampaikan. Tapi tadi imam pun dah berzikir, dah bertahlil, dah berselawat bersama-sama dan sebagainya. Negeri ini pula negeri yang terkenal dengan amalan tarikah ni, maka mudah untuk kita saling berkongsi keberkatan dalam sanad kita masing-masing, insya-Allah. Jadi dalam bertarikah itulah kita mendapat limpahan cinta dari Nabi SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dalam tarikah itu ada yang disebut sebagai bai'ah, yang disebut sebagai maknanya suhbah, yang disebut sebagai adab dan khidmat, yang disebut sebagai maknanya musahabah, maknanya berdampingan kita dengan guru. Begitu. Jadi bila mana kita bertarikah, bermaksud kita telah berjanji setia untuk maknanya untuk menjalani proses penyucian jiwa sehingga kita ini mendapat limpah kasih Nabi SAW melalui kasih yang guru limpahkan kepada kita. Guru itu mendapat kasih Nabi itu SAW melalui gurunya yang membimbingnya. Gurunya itu mendapat daripada guru yang membimbingnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut sebagai sanad nur ataupun sanad mahabbah ataupun sanad tariqah. Yang namanya pelbagai itu nisbah sahaja, nisbi, maknanya sempena sahaja nama pelbagai itu. Tapi sebenarnya iktibar daripada kita bertarikah itu adalah untuk kita mendapat kesinambungan limpahan kecintaan daripada guru kita tersebut. Maka bila kita memandang guru kita itu, kita memandang rohaniahnya untuk kita mendapat limpahan cinta daripada Nabi SAW, dan guru kita itu mendapat daripada gurunya dan seterusnya, begitu. Maka di situlah membezakan di antara selawat dalam kategori fiqh dibandingkan dengan selawat dalam kategori tariqah. Apa beza dia? Kalau selawat dalam perbahasan fiqh, betul memang selawat kita kena fiqh compliance. Selawat kita tu mesti maknanya yang maknanya compliance lah, maknanya yang bertepatan dengan kaedah-kaedah fiqh ya, gitu. Cuma tinggal lagi dalam perbahasan fiqh, selawat itu soal kelebihan, ganjaran, pahala dan fadilat. Begitu. Dalam dimensi tariqah pula, selawat itu adalah perihalan limpahan kecintaan daripada Rasulullah SAW. Maka semasa kita dalam majlis maulid, itu adalah untuk kita dengan ketara membangkitkan kembali jiwa tersebut. Dengan kita mengenangkan kembali janji baginda SAW bahawa siapa yang berselawat, yakni mendoakan baginda, maka baginda mendoakan kepada kita, baginda berdoa kepada Allah untuk kita dengan 10 kali ganda. Maka bila kita berselawat, maka kita hadirkan. Maka Nabi SAW menjawab salawat dan salamku kepada baginda SAW, dan baginda mendoakan kita dengan 10 kali ganda. Doa itulah yang kita fahami sebagai limpahan cinta daripada baginda SAW. Maka kita cerap kecintaan itu. Kita cerap kecintaan itu, kita himpunkan dalam hati kita sehingga kita benar-benar merasai bahawa baginda benar-benar kasih kepada kita.
Seperti mana bahkan lebih lagi daripada kecintaan dan kasih ibu kepada anak-anaknya. Maka setelah sedikit demi sedikit kita merasai begitu, barulah kita akan merasai, oh begini rupanya cinta kita kepada Nabi SAW. Proses itu. Maka Maulid Rasul SAW adalah satu bentuk perayaan ataupun satu bentuk program pada ahli qalbi, pada ahlillah, pada ahli-ahli rohani, untuk membangkitkan kembali elemen kecintaan itu kepada Rasulullah SAW. Girang gembira kita melafazkan puji-pujian kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang bertarikah, semasa kita berselawat, maka kita kenang kembali guru yang membimbing rohani kita. Kerana apa dia? Kerana limpahan cinta itu melalui asbab guru itu. Sehingga nanti kita benar-benar merasai limpah cinta Nabi itu SAW, maka dengan limpah cintanya itulah kita benar mencintai baginda. Dan ada apa dengan cinta kepada Nabi SAW? Ini soalan seterusnya pula. Ada apa dengan cinta kepada Nabi SAW? Cinta kepada Nabi SAW adalah senjata yang paling ampuh untuk membuang aku. Cinta kepada Nabi SAW adalah senjata yang paling ampuh untuk membuang aku, yakni keakuan, yakni kesombongan. Kalau tak ada limpahan cinta dari Nabi SAW, pasti akan berbaki aku, yakni berbaki keakuan. Dengan keakuan itulah tumbuhnya dahan kesombongan. Pada dahan kesombongan itulah bertinggiknya iblis. Sehingga dalam lantaran itu, maka pastinya mudah untuk kita disasarkan oleh, disesatkan, diselewengkan oleh iblis. Walaupun zahirnya berpenampilan taat, tapi hatinya tiada bertaat. Sebab apa? Sebab ada dahan kesombongan yang berbaki. Dahan sombong dalam hati, tak akan ada perkara yang dapat mencantasnya melainkan dengan limpahan cinta Nabi SAW. Untuk mendapatkan cinta Nabi SAW, kita perlu bertarikah dengan bimbingan guru dan mursyid yang hak. Kemudian dengan dalam bimbingan tarikah tersebut, kita menjaga adab kita, menjaga amalan-amalan kita dengan niat apa dia? Untuk mendapat kedekatan kecintaan dengan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksudkan dengan mahabbatun Nabi, pintu makrifah kepada Ilahi. Ini bukan cinta yang hanya dakwaan pada lisan, tapi cinta yang dimujahadahkan, gitu. Dan sehingga dalam hadis Nabi SAW, maka para sahabat, ada sahabat yang bertanya berkenaan dengan hari akhirat. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kamu persiapkan? Maka para sahabat tersebut berkata, seorang lelaki dalam riwayat Bukhari Muslim pun ada, maknanya Nabi bertanya kepadanya, apa yang engkau bersedia tentang akhirat itu? Maka lelaki tersebut berkata, aku tidak sedia apa-apa, melainkan aku hanya cinta kepadamu. Maknanya kerisauan para sahabat berkenaan dengan elemen cinta ini adalah satu perkara yang amat meresahkan baginda, amat meresahkan mereka. Aku tak sedia apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku cinta padamu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau bersama siapa yang kau cintai. Bermaksud persediaan bekalan kita ke akhirat nanti bukan amal kita, bukan ilmu kita, tetapi amal dan ilmu yang menumbuhkan cinta kita, yang memperdalamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta yang sehingga bagaimana? Cinta yang sehingga membuahkan rindu. Cinta yang sehingga membuahkan rindu. Sayyidina Abu Bakar dalam kitab-kitab sirah dinyatakan, di luar hebat sebagai khalifah, di malam hari lantaran rindu kepada Rasulullah SAW, duduk memeluk tubuhnya di penjuru rumahnya lantaran betapa rindunya kepada Rasulullah SAW. Perihal rindu ini, kalaupun kita tak dapat lagi rindu itu, kita bersamalah dengan para perindu. Kalau kita tak dapat lagi rindu itu, kita berkumpul-kumpullah bersama-sama untuk kita mengenang kembali bahawa kita perlu dan wajib untuk rindu kepada baginda SAW. Begitu. Maka itulah majlis-majlis maulid setiap tahun kita lakukan. Bahkan bila dah benar cinta dan rindu,
Bukan saja bulan Rabiul Awal, dilajak kepada bulan Rabiul Akhir, dilajak kepada setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari kita bermaulid. Sebab apa? Perihalan rindu. Pasti kita akan berulang-ulang menyatakan berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Itu rindu. Gitu. Itu rahsianya pada majlis maulid. Majlis untuk menumpang kerinduan para perindu. Katalah semua ni bukan perindu misalnya, tapi kita dah memahami bahawa kita wajib merindui Nabi, tanda benarnya cinta SAW, dan kita wajib mencintai Nabi SAW, tanda benarnya pintu makrifah kita terbuka. Tanpa benar cinta kepada Nabi SAW, tidak buka pintu makrifah. Bila tak terbuka pintu makrifah, ibadat kita itu tidak boleh menatijahkan ubudiyah. Begitu. Ini perihalan dalaman. Kemudian, bila begitu keadaannya kita berkumpul sama-sama dengan niat tersebut, kita berselawat bersama-sama, bermunajat bersama-sama. Ya Allah, jadikan hatiku ini hati yang mencintai dan merindui baginda Nabi SAW. Bahkan semua yang bersama-sama kita. Itu saja yang kita mujahadahkan. Dah dapat baru tahu. Inilah ilmu yang disebut sebagai malam yaduk la yadri. Siapa yang tidak merasai, dia pasti tidak akan mengerti. Perihalan berkenaan dengan cinta dan rindu. Kemudian ada juga seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nanti dekat akhirat kalau kau masuk syurga, kau bersama dengan golongan-golongan Nabi. Aku ni mestilah kat golongan biasa-biasa je kat bawah. Jadi macam mana nak jumpa dengan kau, ya Rasulullah?" Begitu. Maka di atas rubutan kerisauan, keresahan sahabat tersebut, maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasna ulaika rafiqa. Itu ayatnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka dalam kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Okey, begitulah, dan orang-orang yang telah mendapat kebaikan, mereka akan mendampingi mereka, dan itulah pendampingan yang terbaik bagi mereka. Ayat ini turun lantaran daripada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan status keletak duduknya di syurga. Risau-risau kalau pun dah masuk syurga tetapi tak bertemu dengan baginda Nabi SAW. Ini tadi permulaan tadi, tak beriman kamu melainkan Nabi menjadi orang yang paling kita cintai. Ini bersifat pasal akhirat pula. Tadi yang sebelum ni, mari sahabat bertanya tentang hari kiamat, Nabi bertanya balik, apa yang kamu bersedia? Aku tak sedia apa-apa melainkan aku cinta padamu. Maka Nabi menjawab SAW, engkau bersama orang yang kau cintai. Ini dah penghujung hidup dunia dan akhirat tu. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan tadi, sahabat risau kalau masuk syurga pun tak jumpa Nabi, apa maknanya? Gitu. Maka dalam bicara fiqh, matlamat kita nak ke jannah. Dalam bicara tasawuf dan ilmu ma'rifah, matlamat kita adalah bertemu Rasulullah SAW. Maka bersempena nak melahirkan rasa kegembiraan bertemu dengan Rasul junjungan SAW, kita buat majlis maulid. Kita menghadirkan kalau seorang yang hatinya benar-benar terhubung dengan baginda Nabi SAW di atas hubungan kecintaan tersebut, kita bersama dengan majlis itu, maka Nabi itu rahmatan lil alamin, limpah kasih baginda itu tak hanya pada yang seorang tadi, tapi melimpah ruah kepada semua kita yang lain. Itulah disebut sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan dalam dimensi kerohanian. Dan kita ini bukannya makhluk jasmani. Kita ini adalah makhluk rohani. Yang akan hakikat diri kita ini adalah makhluk rohani. Rohani kita itu yang akan dipertimbangkan di akhirat nanti. Maka apa maksudnya? Maksudnya bekalan kita ke akhirat nanti adalah kadar mana cinta kita yang kita kumpulkan untuk kita mencintai baginda Nabi Rasul junjungan SAW. Ramai orang yang risau, tak nak mati lagi ya Allah. Sebab apa? Sebab puasa tak boleh qada lagi. Solat pun berumur 30-an baru nak bersolat. Lepas tu macam dosa masih tak boleh nak apa? Tak boleh nak selesai. Tak settle lagi buat dosa dan sebagainya. Risau. Kalau sembang bahagian ibadah fiqh, memang kita semua pendosa. Tidak ada siapa kita yang menjadi maksum walaupun telah berkali-kali kita bertaubat. Yang pentingnya bagaimana letak duduk kita dengan Nabi SAW. Begitu. Dan bila kita sembang tentang
kecintaan ini itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu katakanlah wahai Muhammad SAW kepada semua umatmu, yakni kita semua, sekiranya benar kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi SAW. Ayat ini ringkas katanya di antara mahabbah dan ittiba'. Mahabbah tu kecintaan, ittiba' tu ikutan. Dia adalah berhubungan. Mana dulu? Kita ikut dulu ke kita cinta dulu? Kita ikut dulu ke kita cinta dulu? Jawapan dia cinta dulu. Ayat ni kata, kalau benar kamu cinta kepada Allah, satu, macam mana nak cinta ke Allah? Allah Ta'ala tu zat ghaibul ghuyub. Dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah kan kita belajar sifat 20. Jangan ambil pendekatan belajar akidah, kaedah Wahabi dan Syiah dan lain-lain, itu semua terbatal. Dalam aspek kefahaman kita mesti ambil yang ijma', yang muktabar, yang sawadul a'zam. Sawadul a'zam maksudnya apa dia? Majoriti yang dominan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu dah ijma' para ulama zaman berzaman. Dalam pendekatan Asy'ariyah Maturidiyah, ilmu akidah dipelajari dengan membahaskan sifat 20. Sifat 20 itu ada berbahagi 5. Satu sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Maka Allah Ta'ala itu zat yang wajibal wujud, zat yang mesti wujud. Okay. Tetapi selepas kita dah memahami dan meyakini Allah Ta'ala itu wajib wujud, kemudian kita teruskan dengan sifat salbiyah pula, iaitu qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Sifat salbiyah ini juga disebut sebagai sifat-sifat ketuhanan, ataupun dalam bahasa mudah, kalau nak jadi Tuhan kena ada sifat ni. Kalau tak ada sifat ni, tak layak jadi Tuhan. Itu bahasa kampung, mudah nak sembang, begitu. Dan ataupun dalam arti kata yang lain, sifat salbiyah ini qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah adalah pada menyatakan bahawa wujud Allah Ta'ala tidak boleh dibagaimanakan. Selagi ada akal, makhluk boleh membagaimanakan sesuatu perkara, maka perkara yang boleh dibagaimanakan, yang boleh difikirkan makhluk adalah makhluk. Maka Allah Ta'ala itu tidak akan boleh sama sekali untuk dibayang-bayangkan, dibagaimanakan. Begitu. Jadi ayat ni kata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah. Nak bayang macam mana cinta ke Allah tu? Itu perkaranya. Boleh tak kita bayang-bayang cinta ke Allah? Cinta ke Allah ni begini. Boleh tak boleh? Kalau benar memahami sifat 20 ini pada perbahasan sifat salbiyah, maknanya apa dia? Apa saja keterbayang-bayangan kita berkenaan dengan cinta kepada Allah, bukan begitu. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Tak kena. Allah khaliq, kita makhluk. Makhluk cinta dengan makhluk, okey. Boleh break. Boleh masuk dalam pemikiran. Tapi makhluk nak cinta kepada khaliq. Khaliq itu pula wajibal wujud, ghaibul ghuyub. Itu sifat salbiyah. Ghaib dan seghaib-ghaibnya. Selagi ada perkataan bicara tentang Allah, maka Allah tidak begitu. Maka sifat salbiyah ni adalah sifat untuk memahamkan akal. Akal, bahawa akal lemah untuk memahami Allah. Itulah perkenalan kita kepada Allah. Al-ajzu ani darki idrakun. Lemahnya untuk kita memahami bagaimana berkenaan dengan Allah, itulah kemuncak pengetahuan kita tentang Allah. Begitu. Jadi sebab itulah ayat ini dibaca bersama dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad SAW melainkan untuk membawa kerahmatan ke seluruh alam. Bermaksud kalau nak mencintai Allah, caranya dengan mencintai Rasulullah SAW. Itu betul. Kalau kan man ata'ani faqad ata' Allah. Nabi bersabda, siapa yang mentaati kepadaku diperkirakan dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Okey, siapa yang menderhakaiku diperkirakan telah menderhakai Allah. Bermaksud siapa yang mencintaiku itulah diperkirakan dia mencintai Allah. Maka ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, sekiranya kamu mencintai Allah. Maka timbul persoalan, macam mana nak cinta ke Allah? Jawapannya dengan mencintai Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Kerana baginda itulah tajalli kerahmatan Allah.
Kana khuluquhu Al-Quran. Adakah Nabi itu Al-Quran? Penampilannya, perwatakannya, apa saja yang bersumber daripada baginda itu SAW adalah Al-Quran. Jadi menghuraikan Al-Quran dan bertepatan dengan Al-Quran. Al-Quran itu pula apa? Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian dah ayat surah At-Taubah, 2 ayat terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Maka ada 4 sifat Allah yang Allah nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Maka baginda itu adalah tajalli. Tajalli yang pada menyatakan wujud Allah, tajalli yang pada menyatakan sifat-sifat Allah, tajalli yang pada menyatakan asma Allah, tajalli yang menyatakan lagi kepada kita bahawa perihalan alam buana ini semuanya adalah perihalan perbuatan Allah. Yang kita nampak adalah kesan perbuatan Allah. Di sebalik perbuatan Allah Ta'ala itu adalah perbuatan Allah. Di sebalik apa alam buana ini adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah tak nampak. Begitu. Jadi benar mencintai Allah adalah dengan cara cinta kepada Rasulullah SAW. Nak mencintai Nabi dengan cinta Nabi. Nak mendapatkan cinta Nabi dengan berselawat. Dan selawat yang diambil bersanad dengan sanad tarikat. Supaya berlimpahan nur kecintaan itu berlaku, maka baru benar terhubung kita dengan baginda Nabi SAW. Dah ada mahabbah, barulah ittiba. Bahkan jika ittiba ni maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Ittiba ni adalah mengikut apa yang Nabi sampaikan, kita ikut. Kita patuh kepada apa yang Nabi sampaikan. Terbatal ittiba kalau tidak diawali dengan mahabbah. Terbatal ittiba kalau tidak diawali dengan mahabbah. Maksudnya begini, terbatal tu bukan pada fiqh. Terbatal tu pada apa dia? Qabul. Ibadah kita kan ada 2, satu sah, satu qabul kan. Kalau sah tu ilmu fiqh, kalau qabul tu ilmu tauhid. Macam tu. Jadi tidak diperkirakan sebagai benar ittiba kalau tidak diawali dengan mahabbah. Apa bezanya? Gini. Ittiba tanpa mahabbah maknanya ada kepentingan. Ada kepentingan. Bukan benar jujur, bukan benar jujur. Ada kepentingan. Tapi kalau diawali dengan mahabbah, tiada kepentingan langsung. Okey, di antara ayah dan bonda yang mencintai anak-anak dibandingkan dengan anak-anak kita mencintai kita, agak-agak cinta siapa yang ada kepentingan. Ini saya hanya boleh menukilkan sajalah sebab saya tak sampai lagi anak saya besar. Macam ayah-ayah dia tu mungkin dah ada anak yang dah berkahwin, bercucu sebagainya kan. Macam itulah. Tapi saya pun akhirnya mengaku jugalah dengan abah saya tu. Mengaku jugalah akhirnya dengan arwah mak saya tu. Minta maaf lah abah, minta maaf lah mak. Memang tak dapat nak jujur cinta kat mak dan abah ni. Kot mana pun dah susah memang ingat kat mak dan abah. Agak-agak senang tak ingat. Ibaratnya macam tu lah, mudah cakap soal kita anak. Tapi abah kita, mak kita cinta kat kita, tak ada apa-apa kepentingan, dia tak minta bayar apa-apa pun. Tapi kita ni maknanya kalau apa, balik rumah mak marah. Pampers anak kita letak kat bilik air, mak tak suka, so dah merajuk tak nak balik. Tak apa, mak marah saya je, saya tak bawa balik cucu mak. Mak pula jadi suka main cucu. Tak pula daripada marah-marah anak dia, anak tak bawa balik, bawa cucu. Maknanya tak marah lagi. Maksudnya apa? Maksudnya perihalan kecintaan itu. Cinta seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya jujur. Tapi cinta si anak-anak kepada ibu bapanya, nak beli kereta, nak dapatkan apa, bayar sewa rumah apa. Ini contoh umum lah ya. Contoh umum. Mungkin tak applicable untuk semua orang. Tapi memang saya satu ketika tu saya mengaku kat mak saya, minta maaf awal-awal lah. Sebelum ni tak jujur pun, gitu. Sempatlah saya declare kat mak saya sebelum mak saya meninggal. Kemudian khidmat jaga mak sampailah mak meninggal. Ayah, abah masih ada. Itu ibarat. Jadi nak katanya, kalau kita mengikut kata mana-mana orang tanpa dia awali dengan cinta, maka kita mengikut tu ada kepentingan. Contoh lain di tempat kerja. Kita cinta tak kat bos kita? Tak ada pasal nak cinta kat bos kita. Tak ada pasal. Tapi kita patuh tak apa yang disuruh? Yang menurut perintah, itu settle. Patuh saja. Patuh tu betul-betul menyerah ke sebab ada kepentingan? Ada kepentingan. Sebab apa ada kepentingan? Nak kekal kerja kat situ, nanti dapat recommendation, naik pangkat, gaji dan sebagainya. Bukan benar penyerahan. Itu benda, itu contoh yang kita mudah.
Dan kita pun tak perlu pun kita sampai cinta kat bos kita kan yang dia. Tak perlu pun. Tapi kita patuh. Maka kalau kepatuhan tanpa kecintaan, maknanya ada kepentingan yang berbaki tersembunyi. Sama lah juga kita dengan Nabi SAW. Nak bagi faham, kalau kita patuh kepada apa sahaja yang Nabi sampaikan kepada kita SAW, tanpa diawali dengan benar hubungan kecintaan kita dengan baginda SAW, bermaksud bukan baginda tu yang menjadi subjek matternya, tapi apa dia? Tapi pahala. Maka jadilah kita duk fikir bekalan kita nak mati ayahanda bonda adalah pahala. Lepas tu kita congak-congak pahala dosa. Salah. Kalau sini dosa belah kiri. Pahala dosa. Nampak macam belah kiri lagi berat. Jalan pun macam ni ibarat. Gitu. Jadi kita rasa tak boleh mati lagi. Nak kena taubat lagi, nak kena banyak amal lagi. Gitu. Sebab apa? Ada kepentingan. Kita taat kepada Nabi ada kepentingan. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau taat dapat pahala, boleh baik kat kita. Kalau tak taat kat Nabi dapat dosa, susah kita kat akhirat. Maka dekat akhirat hanya ada syurga neraka itu saja. Maka benar atau tidak niat dia lillahi ta'ala. Ini benda-benda yang dimuhasabahkan setiap tahun ni dah muhasabah. Di mana saja saya dipanggil untuk perkongsian Badul Rasul SAW, inilah poin saya. Buat ke mana saja. Sebab muhasabah. Ulang cerita. Memang perkataannya sama, tapi ahwalnya mesti berbeza. Dulu kita cakap umur kita 20-an. Berbeza dengan kita cakap benda yang sama umur 30-an. Sekarang umur 40-an, beza lagi. Begitu. Sepena-sepena lagi. Di masjid yang bagaimana? Kalau masjid lama, lain lagi aura dia. Berbanding masjid yang baru, itu rasa masing-masing. Begitu. Jadi akhirnya kita niat lillahi ta'ala. Saja aku solat kerana Allah Ta'ala, aku pergi haji kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam hati syurga. Nak ke syurga, tiketnya pahala. Maka akhirnya benar atau tidak niat kita dengan Allah? Jawapannya tak benar. Diperkirakan taat ke tidak dengan Allah? Tidak. Sebab apa? Masih berbagi syirik. Inilah syirik yang tersembunyi. Sebab apa syirik tersembunyi itu masih berlaku? Sebab tidak total penyerahan. Tidak total, tidak menyeluruh penyerahan. Maka sebenarnya majlis maulid ini sebenarnya adalah majlis untuk memujuk jiwa kita, rohani kita untuk benar penyerahan kepada Allah. Dan ilmu untuk menyerah diri kepada Allah Ta'ala ini ilmu tasawuf. Dan itulah 3 ilmu utama yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Yang disebut sebagai ilmu fardu ain, yang diambil daripada hadis Jibril, bahawa daripada iman, Islam dan ihsan. Daripada iman lahirnya ilmu akidah, dan ilmu akidah itu adalah untuk yakin Allah. Ilmu akidah itu adalah untuk yakin Allah. Kemudian Islam itu ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh itu adalah ilmu untuk taat Allah. Kemudian ihsan, ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah untuk apa dia? Untuk penyerahan kepada Allah. Gitu. Jadi ilmu yakin kepada Allah, ilmu akidah rata-rata dah selesai. Faktor-faktor pelbagai wacana pemikiran yang berlaku sebagainya, maka para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah telah mendatangkan hujah dan sebagainya, maka semakin lama semakin padu dan mantap kefahaman kita. Itu rata-rata selesai. Ilmu tentang fiqh untuk bertaat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu juga rata-rata dah selesai. Dan kita tak perlu nak belajar semua benda. Kalau tak tahu tanya mufti, selesai. Itu kalau ilmu fiqh ni, pada kita orang awam ni taklid saja kepada para ulama yang telah diberi amanah. Di kalangan para mufti dan tim mereka, maka kata keputusannya A lah, bismillah, tabarakallah. Macam tu. Itu fiqh. Tak perlu kita belajar semua, melainkan yang fardu ain sahaja. Itu fiqh. Tapi ilmu bahagian penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perkara yang sering diulang-ulang sebut, diulang-ulang siar, diulang-ulang ingat oleh para ahlillah, para mursyid, para pembimbing kerohanian, para ahli sufi kepada lingkungan mereka, supaya sering untuk kita bermuhasabah sejauh mana penyerahan kepada Allah. Memang kalau dengan cinta baru benar menyerah. Bila menyerah, bila kita taat itu bukan semata-mata nak dapat kafadilat, ganjaran dan kelebihan, tapi ketaatan yang benar-benar ingin tenggelam dalam rahmaniyatullah.
Ketaatan yang tenggelam dalam rahmaniyat Allah. Maka nanti dekat akhirat, motivasi kita sama seperti motivasi sahabat yang kita ceritakan tadi. Risau tentang hari akhirat. Nabi bertanya, apa yang kau sediai? Apa yang kau persediakan? Apa persediaan kau? Dia kata, hanya aku cinta padamu. Kemudian sahabat yang kedua tadi, maknanya dekat syurga nanti macam mana nak jumpa, takut nanti syurga tu luas tak sempat nak jumpa. Maka turunnya ayat, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dalam kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan itulah sebaik-baik pendampingan. Begitu. Sahabat duk tanya, macam mana nak jumpa engkau ya Rasulullah dekat syurga? Turun ayat, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Nampak tak hubungan di antara cinta dan taat? Yang sahabat tanya, macam mana nak jumpa Nabi SAW. Kenapa sahabat tanya macam mana nak jumpa Nabi? Kalau tidak cinta, dia tak tanya. Maksudnya perihal cinta Nabi ni benda yang menjadi keutamaan dan keresahan para sahabat. Takut-takut dekat akhirat tak bertemu. Itu sahabat bertanya berkenaan dengan cinta. Turunnya ayat berkenaan dengan taat. Bermaksud kecintaan itu mengundang ketaatan yang sepenuhnya. Kecintaan itu mengundang kepada ittiba' yang sepenuhnya. Itulah perkara yang ingin kita dapatkan daripada majlis bersempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, apabila kita berada dalam kondisi cinta kepada Nabi SAW, mesti ada pembuktian. Mesti ada pembuktian. Pembuktiannya adalah akan terjangkit PL Nabi kat kita. Salah. Akan terjangkit pemikiran baginda, terjangkit kat kita. Hati kejiwaan baginda akan terjangkit kat kita, akan terjangkit. Yang ni apa dia? Baginda itu amat kasih kepada semua umat baginda Nabi SAW. Kan satu ketika sembang-sembang Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Maka akhirnya pada saya ringkaskan, Nabi mendoakan kebahagiaan untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah maknanya amat gembira. Nabi tanya, kau gembira ke? Aku mendoakan kebaikan untuk kau ini. Maka Siti Aisyah kata, ya, apa lagi kegembiraan? Engkau Rasulullah, pasti doa engkau dan ini makbul di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi pun bercakap, inilah doaku untuk semua umatku yang lain. Maknanya dalam jiwa Nabi ada siapa? Ada umat. Bermaksud bagi mereka yang benar dalam kecintaannya kepada Nabi SAW akan memandang dalam setiap manusia di sekelilingnya ini ada cinta Nabi untuknya. Ada cinta Nabi untuknya. Nampak cinta Nabi? Nampak cinta Nabi? Cinta Nabi untukku, cinta Nabi untuknya untuk semua. Nampak cinta Nabi? Dia akan fokus kepada memandang cinta Nabi kepada semua umat Nabi SAW. Bila begitu pandangannya, tergamak tak nak khianat? Tergamak tak main hasad? Tergamak tak nak menzalimi? Nak buat onar? Nak menyakitkan hati? Tergamak tak? Tak tergamak lagi. Sebab apa? Terhalang dengan cahaya cinta itu. Terhalang. Maka kalau nak parking kereta pun, tengok masuk petak tak masuk petak. Kalau tak masuk petak, nanti orang lain tak masuk parking pula. Menyusah umat Nabi SAW. Takkan jadi jual ikan. Maksud jual ikan? Selfish. Takkan jadi selfish. Takkan jadi sebab apa? Sebab dia sentiasa bercakna, sentiasa prihatin. Bagaimana dengan umat Nabi? Sebenarnya dia tak ada urusan pun dengan umat Nabi itu secara literal. Tapi sebenarnya dalamannya, lantaran cinta Nabi kepadanya terhubung dengan kecinta Nabi kepada semua umat baginda yang lain sallallahu alaihi wasallam, membuatkan kita akan rasa apa dia? Amat berhati-hati. Nak cakap apa yang orang lain nanti kata, apa orang lain faham. Kejiranan, bakar sampah, angin tu hala ke mana? Rumah kita kena lot. Contohnya, kalau bakar sampah, angin hala masuk ke rumah orang. Nanti anak anda kecil ke menafah macam mana pula? Tengok angin, bila angin hala ke belah padang, baru kita bakar sampah. Itu sampai dia melekat begitu sekali. Dan itulah yang Allah Ta'ala nyatakan sebagai ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka melebihkan orang lain berbanding diri mereka walaupun mereka amat memerlukan. Itu ihsan. Sehingga jadilah kita ini golongan yang Nabi nyatakan orang-orang Islam itu adalah mereka yang selamat orang lain daripada kejahatan lisan
perbuatannya. Itu. Jadi orang tak takut dengan kita, orang tak rasa terancam dengan keberadaan kita. Dia akan jadi begitu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit kita akan jatuh kasih kepada semua umat Nabi SAW. Itu luar biasa. Ini bukan jatuh kasih yang tidak ikut syarak. Nanti jatuh kasih dekat bini orang pula, masalah pula. Bukan betul. Ini bukan soal kemanusiaan, ini soal kerohanian. Memandang cahaya cinta Nabi kepada setiap individu umat Nabi SAW. Maka akhirnya kalau semua orang dalam latihan tariqah, maka sehingga terhubung dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga memandang dengan mata hatinya cinta Nabi kepada dalam setiap umat Nabi SAW, maka tak bahagia dunia ni. Dan di situlah persediaan akhir zaman. Di situlah kekuatan umat Islam. Di situlah penyertaan Allah untuk memberi nusrah kepada orang-orang yang beriman. Situ rahsianya. Sehingga nur ala nur itu berlaku di antara kita. Gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencahayakan hati kita. Allah Ta'ala mencahayakan rohani kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencahayakan akal kita. Allah mencahayakan semua panca indera kita. Allah Ta'ala mencahayakan diri kita, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Allah mencahayakan isteri kita, suami kita. Allah melimpahkan cahayanya kepada semua keturunan dan adik-adik dan keluarga kita. Bahkan Allah mencahayakan semua para ulama dan para umara kita. Dan Allah mencahayakan semua umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan cahaya yang Allah telah limpahkan ini, dengan barakah semua yang Allah beri keberkatan kepadanya, dengan barakah semua majlis zikir yang berlangsung, dengan barakah semua majlis-majlis maulid memuji baginda Nabi SAW yang dijalankan, yang dilangsungkan di seluruh dunia pada hari ini. Mudah-mudahan dengan cahaya itu umat Islam kembali kuat dan terhindar kita daripada segala fitnah dan tipu daya yang nyata dan tersembunyi, dan akhirat nanti kita kembali berdekapan dengan baginda Nabi SAW. Rabbana taqabbal minna wa taqabbalna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah yang ingin saya nyatakan dalam kuliah itu. Ya, berkenaan dengan ayat Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya memberi fokus kepada perhalan mahabbah dan ittiba, dan saya menghuraikan berkenaan dengan mahabbah itu perlu untuk diusahakan sehingga kita berhubungan rohaniah kita dengan Rasul junjungan SAW. Dan di situlah baru benar penyerahan. Sekarang ini masalah umat Islam, saya perkirakan bukan yakin kepada Allah, bukan patuh kepada Allah, tapi apa dia? Penyempurnaan kepada yakin dan patuh itu, iaitu apa dia? Penyerahan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita jalan keluar yang sewajarnya. Dan saya minta izin untuk kita akhiri, maknanya untuk saya akhiri sesi perkongsian saya ini dengan sedikit qasidah yang padanya ada sedikit doa. Sallallahu ala nabi ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdalur rasul, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, ya Rabbi, Abu Bakar, sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah, junjungan kami. La ilaha illallah, ya Allah, kalimah tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah, keluh lidah di waktu mati. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada
Islam, iman, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat, hidup bahagia mukmin sejati. Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci, rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Sallallahu ala nabi ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdalur rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Terima kasih di atas peluang untuk sama-sama berkongsi keberkatan pada malam ini. Mohon ayahanda, bonda terutamanya doakan kita semua. Kerana masih muda, masih banyak jauh perjalanan yang perlu untuk kita lalui. Kali pertama kuliah berdepan selepas 2 tahun. Okay, mudah-mudahan maknanya tetap ada manfaatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada jadi tuan-tuan sekalian, ada yang perlu ini. Jadi untuk seterusnya kita akan solat